Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dikurniakan kesempatan untuk meneruskan pengajian sirah Khulafa Ar-Rashidin. Mungkin hari ini siri terakhir kita akan membincangkan tentang perjalanan hidup dan juga kisah-kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kelas yang akan datang, kita akan beralih pula untuk bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kali terakhir kita bincang dalam kuliah ini, kita telah sebut bagaimana perjalanan tentera di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, daripada sekumpulan tentera dihantar oleh beliau ke negeri Syam sehingga mereka berjaya untuk menguasai Palestin. Dalam masa yang sama, beliau juga menggerakkan tentera ke negeri Iraq. Dan kali terakhir kita dah baca di mana pada tahun ke-21 Hijrah dan juga tahun ke-22 Hijrah, tentera Islam telah menguasai kebanyakan kawasan di negara Iraq dan juga Iran pada hari ini. Wilayah yang dikuasai oleh Parsi pada ketika itu diruntuhkan. Kekuasaan Parsi dan juga kerajaan Parsi telah dihancurkan dan juga diganti oleh kerajaan Islam. Bukan dihancurkanlah, telah diganti dengan kerajaan yang lebih baik, iaitu kerajaan Islam di bawah kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung pula cerita tentang lanjutan daripada apa yang berlaku di Iraq dan juga di Iran, perlawanan pertentangan antara tentera Islam dan juga Parsi ataupun Maharaja Parsi pada ketika itu, Yazdajir. Hari ini kita akan sambung insya-Allah sekejap lagi. Tadi ada kawan-kawan yang mesej untuk minta saya komen lagi tentang sedikit sebanyak tentang zikir yang sering menjadi inilah yang viral, yang orang cerita. Ada sahabat hantar mesej dekat saya minta tolong komen sedikit. Ada video seorang yang penceramah mengamalkan zikir, tunjuk contoh. Antara zikir-zikir yang ditunjukkan tu adalah zikir hu, kan? Mula-mula dia hu panjang, dia ada lama sikit, lepas tu semakin lama semakin laju hu. Saya pun tak nak komen panjang lah tentang bab ni. Saya dah komen sebelum ni. Saya dah komen, kalau tuan-tuan perasan, saya ceritakan apa yang berlaku, yang saya lihat sendiri, bagaimana orang berzikir begitu. Dan ni viral pula, seorang tokoh buat benda yang sama, zikir begitu. Kita pun manusia akan tetap berbeza pandangan. Kalau kita tengok orang punya cerita, orang punya komen, macam-macam. Ada yang sokong, ada yang bantah. Buat yang bantah, mereka kata ini Nabi tak buat, ini tak ada dalam ajaran Islam. Buat yang sokong pula, mereka kata orang yang bantah ni sebenarnya adalah orang-orang yang anti zikir, tak mau zikir, tak suka zikir. Macam-macam perbahasan. Untuk orang yang mengaji agama, okeylah, mengaji agama, tahu disiplin mengambil ilmu, tahu amalan-amalan yang sepatutnya boleh dibuat dan tidak, okey. Untuk orang awam, saya nak sentuh sikit untuk orang awam. Untuk orang biasa yang dia tak tahu apa-apa, dia baru nak mendalami agama, lalu dia lihat di depan dia ada banyak perbezaan-perbezaan. Kalau tak mau ambil contoh-contoh besar yang lain pun, macam-macam contoh yang ada, dalam bab zikir sudahlah. Banyak perbezaan, banyak orang cerita pasal zikir. Ada orang promote zikir, ada orang suruh zikir begini, ada orang pendekkan zikir, ada orang kata ada zikir khas yang ada tarikat dia sahaja yang ada. Kan, macam-macam perkataan orang ataupun macam-macam pembawaan orang. Apa orang awam nak buat? Untuk orang awam, apa yang dia perlu buat? Kita kena sentiasa ingatkan diri kita dan sampaikan kepada sesiapa sahaja yang paling selamat ataupun yang confirm selamat. Tak ada orang berbeza pandangan. Mesti betul punya. Tak mungkin tak betul. Adalah apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Confirm betul. Kalau nak cerita bab ni kan, apa sahaja yang Nabi ajak, confirm betul. Mesti betul. Tak boleh salah.
Jadi, apa jalan paling selamat? Berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan yang kedua, kalau masih lagi melihat perbezaan pandangan yang banyak kan, dalam hari ini kita ada peluang untuk mengaji buku-buku, ada kitab yang bermacam-macam boleh baca. Lihat apakah yang diamalkan oleh para sahabat. Trend amalan para sahabat. Ini yang kedua kena lihat. Trend amalan. Kita boleh baca. Kadang-kadang orang kata, oh kita tak boleh nak baca sirah para sahabat. Ada orang kata kan, susah, ini berat. Berat sangat. Kita kena mula yang kecil-kecil dulu. Apa yang kecil-kecil? Novel kan. Ada orang boleh habiskan masa dia dalam beberapa hari, habiskan satu novel. Ataupun satu malam dia boleh, satu malam tak tidur berterusan, baca novel sampai habis. Takkanlah buku-buku yang tidak memberi manfaat, yang bermain dengan emosi manusia, yang buat orang menangis, yang buat orang ketawa, yang buat orang rasa risau tanpa ada asas, ini boleh diberikan dan dianjurkan seluas-luasnya. Sedangkan sumber-sumber yang betul, yang cerita tentang kehidupan Nabi SAW, yang cerita tentang kehidupan para sahabat, kita tak mau promote dekat orang. Tak boleh begitu. Kan, tak boleh. Kalau benda-benda lain orang senang je baca. Tiba-tiba bila datang nak suruh baca sirah, oh sirah ni susah. Tak boleh. Kena ada step dulu. Step first, step kedua, step ketiga, baru boleh baca sirah. Sedangkan, dalam masa yang sama, benda-benda lain, orang boleh khatam dengan mudah. Kan? Ini situasi yang berlaku. Sebab famous kan, saya tak tengok. Saya bukan nak kata saya baik kata baik, tapi saya tak tengok. Tapi ramai orang kata cerita Turki kan, cerita apa? Drama Turki dekat Netflix, apa nama saya pun tak tahu. Yang heboh, ramai orang tengok, beratus-ratus episod. Saya tak tengok. Haji Saleh yang cerita. Haji Saleh kata bagus. Kalau bagus tak bagus, kena tanya Haji Saleh. Saya tak sempat nak tengok. Azmira tu tahu juga. Oh, Azmira pun sama juga. Okey. Tak, point yang saya nak abang ni, kalau ramai orang dengan biasa je, boleh tengok movie, boleh tengok series yang beratus-ratus episod. Takkanlah kita nak kata kat orang tu, buku sirah jangan baca. Buku sejarah sejarah Islam jangan baca. Tak boleh. Galakkan orang membaca. Jadi, nak pergi kepada sumber kedua. Nak tahu amalan tu boleh ke tak boleh. Ada asas ke tak ada asas. Bila kita baca buku-buku sirah, macam kita mengaji ni kan, ataupun buku-buku lain, kita akan nampak trend amalan para sahabat macam mana. Kalau kita nak masuk bab zikir kan, kita dah baca lama dah, daripada zaman Nabi SAW membawa kepada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ni zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun nak habis. Apa yang mereka baca? Apa bacaan mereka? Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, dan sebagainya sehingga habis. La haula wa la quwwata illa billah, sampai habis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis. Bacaan-bacaan begini, itu yang kita jumpa kan? Itu yang kita jumpa. Ada tak tuan-tuan jumpa amalan ataupun menjadi perbuatan mana-mana sahabat Nabi SAW yang dia duduk seorang-seorang, orang nampak dia duduk hu. Ada apa? Sepanjang kita baca sirah, bukalah kalau nak buka lain lagi, banyak Al-Bidayah wa Nihayah yang penuh tu ke, Tarikh At-Tabari yang penuh tu ke, Ibnu Asir ke, siapa-siapa. Ada tak kita jumpa para sahabat Nabi SAW dia duduk begitu? Ada jumpa tak? Tak ada. Artinya ini tidak diketahui, cara begini tidak diketahui di zaman Nabi SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW tak buat, para sahabat juga tak buat begitu, apa keperluan untuk kita buat? Apa keperluannya? Ada orang pergi bahas panjang, oh bukan, hu tu ada maksudnya merujuk kepada huwa, merujuk kepada Allah. Di sebalik itu mengandungi maksud Allah lah satu-satunya Tuhan. Ni, Nabi dah ajak dah. Kalau hang nak kata Allah satu-satunya Tuhan, ucaplah la ilaha illallah. Fadilat la ilaha illallah disebutkan di dalam hadis banyak. Itulah ucapan dia. Kenapa kita perlu nak cari benda-benda yang pelik yang tidak dibuat oleh Nabi SAW dan tidak dibuat oleh para sahabat?
Ini sebagai satu peringatan bila orang minta komen, saya nak komen, itulah komen saya sedikit sebanyak. Siapa sahaja pun lah yang hajak benda-benda. Sebab kita tahu, ada orang dia memang suka kelainan. Supaya nampaklah dia punya kelompok tu ada satu perkara yang special. Tak ada kat orang lain. Jadi bila orang amal, orang kemudian amalkan, orang akan sandar kepada dia. Ni kami dapat daripada tarikat sekian-sekian. Kami dapat daripada syekh sekian-sekian. Branded nama tu akan kekal. Tapi kalau kita baca buku-buku, kita baca kitab-kitab hadis, Sunan Sittah ke, baca kitab-kitab sirah, tak ada pun amalan-amalan begini dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya sebahagian daripada mereka kata, oh ini ilmu yang tersembunyi, yang tersirat. Orang awam tak tahu. Macam-macam dakwaan. Cuma kalau bab begini, saya nak tekankan untuk orang awam, tak ada dah jalan yang lagi selamat, yang lagi sempurna, melainkan ikut apa yang Nabi SAW buat. Kelonggaran yang dibenarkan oleh Nabi SAW, ambillah kelonggaran itu. Nabi kata, waktu sujud, dekat doa dimustajabkan, maka doalah, hang doalah apa hang nak doa. Sebab Nabi kata begitu. Bila nak minta, mintalah sebagaimana yang Nabi SAW suruh minta kepada Allah Ta'ala. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Mintalah. Bila Nabi bagi kelonggaran, longgar. Apabila Nabi suruh puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Nabi SAW puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana para sahabat puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat dan amalkan itu telah memadai untuk kita keluar daripada sebarang masalah. Confirm dah selamat. Itu dah confirm dah selamat. Yang lain-lain ni, kena tengok dulu. Betul ke tak betul? Kena check maksud dia dulu. Ucapan ni maksud dia bagus ke tak bagus? Kalau bagus, boleh amal. Tetapi tetap tidak sama dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ramai orang duk komen, mereka ni puak anti zikir. Kalau kami ni anti zikir, takkanlah kami nak mengajarkan orang untuk ucap subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Kan? Tuan-tuan yang ikut kuliah-kuliah saya, berapa kali dah saya sebut? Saya sebut benda yang sama. Tolong cuba sedaya upaya. Kalau kita ni anti zikir, takkanlah kita nak kata dekat orang, cuba sedaya upaya untuk baca tiap-tiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Kita suruh orang buat tu. Kita ajak orang, sebelum tidur bacalah subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Kalau kita anti zikir, kita nak ajak ke orang benda-benda begini. Tak, bukan pasal anti zikir. Kita nak orang berzikir. Kita ajar orang berzikir. Kita bacakan hadis-hadis tentang fadilat zikir. Tapi bezanya di mana? Bezanya di antara sekelompok manusia yang cuba untuk mencari kelainan. Sekelompok manusia yang nak bagi nampak dia special, dia lain daripada lain, dia dapat ilmu yang istimewa. Dan satu kumpulan manusia lagi membuka kitab-kitab hadis, membaca apa yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan menganjurkan orang untuk mengikut apa yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat. Selain daripada apa yang Nabi buat, selain daripada apa yang para sahabat buat, ini semua kena tengok maksud. Siapa yang dia nak baca sendiri untuk dia sendiri nak melazimi beberapa bacaan, terpulanglah kepada dia. Tetapi fadilat yang paling tinggi, keistimewaan yang ada, adalah pada ucapan Nabi SAW dan juga para sahabat. Sebab tu kalau kita tengok banyak zikir-zikir yang dianjurkan oleh para sahabat Nabi SAW, sebahagian daripada mereka kan, sebahagian daripada para sahabat, mereka sangat berhati-hati untuk membaca dan juga mengikuti setiap apa yang disebut oleh Nabi SAW. Salah satunya doa tidur. Saya nak search, Ustaz. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Ini satu saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tiba-tiba teringat. Tengah cakap ni teringat. Baik. Ini salah satu hadis. Contoh riwayat Al-Bukhari. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW pesan kepada dia, apabila nak tidur, ambil wuduk sebagaimana ambil wuduk dalam solat.
Kemudian bacalah doa ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Contoh salah satu daripada doa tidur ni lah, di hujungnya amantu bi kitabika alladhi arsalt wa bi nabiy amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tersilap baca amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan ya Allah dan nabi yang engkau utuskan. Nabi ajak begitu, nabiyyikal ladzi arsalt. Tapi dia tersilap, dia baca wa bi rasulikal ladzi arsalt. Maksud sama kan? Ya. Nabiyyika tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulika tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila Al-Bara' bin Azib dia salah baca. Dia kata amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Nabi betulkan dia. Nabi kata Al-Bara', tadi yang aku ajak hang wa bi nabiyyika alladhi arsalt, bukan wa bi rasulika alladhi arsalt. Saya nak tunjuk ini sikap para sahabat. Nabi betulkan, dan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu setiap kali dia ajak orang salah, dia akan betulkan. Ni bukan wa bi rasulika alladhi arsalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Maksud dia sama. Bukan ayat Quran pun, doa sahaja. Kan doa sahaja. Tak ada masalah. Tak perlu pun kalau nak ikut setiap patah perkataan. Tapi di sinilah kita lihat disiplin para sahabat. Disiplin para sahabat. Perkataan itu pun mereka nak ikut Nabi SAW. Sampai satu patah perkataan sahaja. Maksud sama. Tapi kalau mai kat puak-puak ni, kalau orang betulkan, dia kata, ni anti zikir lah ni. Bukan pasal anti zikir. Cuba bagi faham betul-betul. Kesungguhan nak mengikut Nabi SAW. Kalau nak buat zikir-zikir baru, yang maksudnya betul, kena dengarnya, orang dengar, orang tahu itu mengandungi pujian kepada Allah. Gabung 2-3 zikir, masuk dalam satu, mengandungi pujian, tak apa. Tapi yang ni, saya play video tu tadi, saya duduk seorang dekat meja play video yang hu tokoh ni ucap hu. Mula-mula anak saya Ahmad, apa tu abah? Ahmad dengar pun pelik. Apa ni? Lepas tu wife pula, apa benda tu? Orang yang duduk di tepi, orang yang tak tahu apa-apa, dengar pun orang rasa sangsi. Ini zikir ke ni? Tak, ini bukan zikir. Ini dekorasi sebahagian manusia yang tidak dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Orang awam kena tahu. Kita nak orang berzikir. Kita anjurkan orang berzikir. Kita sendiri pun doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok yang banyak berzikir dan mengingati Allah SWT. Tapi berdisiplinlah. Berdisiplinlah. Zikir-zikir lama yang ada dalam kitab-kitab hadis itu lebih aula daripada perkataan-perkataan yang orang dengar pun orang rasa sangsi. Orang dengar pun orang rasa betul ke ni? Jadi itu asalnya tak mau ulas, tapi dah jadi panjang dah ulasan ni. 20 minit saya pun tak tahu. Itulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsi berkaitan dengan isu zikir yang tadi Sobri yang tak mesej. Tolong ulas ni sebelum start kuliah. Baik, kita sambung kuliah kita. Di mana kita berhenti hari itu? Bismillah. Awal peperangan melawan Turki. Bangsa Turki ni, sebelum kita nak mula, kalau tuan-tuan tengok yang ada buku yang sama macam saya, muka surat 396. Bagaimana di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mula pertembungan awal di antara umat Islam dengan bangsa Turki. Bangsa Turki ni bukan pasal negara Turki. Negara Turki ialah dia salah satu. Turki tu salah satu. Sebelah Turki, Azerbaijan, dia juga, bangsa mereka juga Turki. Lepas tu cross laut, mai sebelah sini, Turkmenistan, apa lagi, Uzbekistan, Tajikistan, apa lagi yang ada. Ini semua bangsa-bangsa Turki. Uzbekistan kat atas, ya, Tajikistan kat bawah, Kyrgyzstan sebelah tu, ni semua bangsa Turki. Yang mana Sulaiman Akhlaqin banyak tinggal harta dia di negeri-negeri inilah. Banyak dia tinggal harta dia.
Bawah tu sikit ada Afghanistan dengan Pakistan. Afghanistan dengan Pakistan dia pinjam nama saja, tapi dia bukan bangsa Turki lah kot. Jadi ini semua kawasan yang orang tu orang Turki lah, berbahasa dengan bahasa Turki. Pertembungan awal yang berlaku di antara mereka ini pada tahun 22 Hijrah, di mana kita dah cerita dahulu Al-Ahnaf bin Qais telah mengusulkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk meluaskan jajahan takluk negara Islam. Kemana sahaja Yazdajir lari, kejar dia, jatuhkan dia, kalahkan dia. Ikut setiap langkah dia dan hapuskan kesan-kesan Parsi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengambil nasihat Al-Ahnaf bin Qais. Tuan-tuan boleh ingat macam mana dia hambat Yazdajir ni daripada Qadisiyah, daripada Madain, lari sampai ke Iran, dan peperangan ini berlanjutan sampai ke negeri Khurasan. Khurasan ni hujung Iran dah, hujung Iran, kawasan hujung Iran masuk ke zaman sekarang ni mungkin Afghanistan dengan Turkmenistan. Atas bawah, tu kawasan Khurasan. Membawa ke situ, depa hambat Yazdajir sampai ke hujung. Bayangkan daripada Iraq sampai ke hujung dah. Sikit lagi nak masuk ke dalam kerajaan Turki. Turki dululah. Nak masuk dalam kerajaan pimpinan Raja Turki. Sampai ke Khurasan. Jadi apabila dia lari, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian melantik tentera di bawah pimpinan Al-Ahnaf bin Qais untuk terus mengejar Yazdajir. Mereka pun kejar Yazdajir sampai ke tempat namanya Marwush Shahjan. Yazdajir duduk di situ, mereka serang tempat tu, Yazdajir lari pula ke Marwuzur. Lari ke Marwuzur pula, kejar dia lagi di situ dan dia terus berlari. Sampailah akhirnya Yazdajir tulis surat minta bantuan kepada Khaqan. Khaqan ni raja bangsa Turki. Pusatnya mungkin di Turkmenistan pada ketika itu, dekat dah dengan penghujung Iran. Dia tulis meminta bantuan. Dan juga dia hantar minta bantuan kepada Raja Cina. Dekat dah tu. Sebelah segala stan-stan ni masuk wilayah Cina dah. Jadi minta bantuan kepada mereka untuk bantu dia. Tetapi dia tidak dibantu. Tak ada siapa nak masuk untuk menolong dia pada ketika itu. Dan akhirnya dia berlari sehingga sampai ke Balkh. Balkh ni tempat yang saya tak tahu betul tak betul. Tapi seingat saya dalam map menunjukkan kawasan sekarang ni di Afghanistan. Dekat sempadan di antara Afghanistan dengan Turkmenistan. Sampai ke Balkh. Di situ dia lari. Dah habis dah Iran. Masuk sampai ke Afghanistan. Dia punya lari kena kejar dengan tentera Islam. Bayangkan sebelum tu dia punya kuat. Di hujung hayat Nabi SAW, Yazdajir koyak buang surat Nabi SAW. Tetapi sampai di zaman Umar, dia dihambat oleh tentera Islam sampai tak cukup tanah dah nak lari. Akhirnya sampai di Balkh, dia mengambil keputusan untuk menyeberangi laut untuk masuk ke wilayah Turki. Bawah kepimpinan, bukan kerajaan Turki itulah, Turkmenistan. Bangsa Turki. Apabila sampai ke situ, Raja Khazan terpaksa membantu dia. Sebab budaya mereka pada ketika itu, kalau orang dah masuk kawasan, minta bantuan, mesti bantu, mesti tolong. Khazan mengambil keputusan untuk tolong dia. Al-Ahnaf bin Qais tulis kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami dah kejar-kejar Yazdajir dan saki baki pengikut dia. Akhirnya mereka tak ada pilihan, mereka merentas laut pergi ke Turkmenistan ataupun pergi ke Turki, ke Balkh. Apa arahan? Kata Umar Al-Khattab, ihfaz ma biyadika min biladi Khurasan. Cukup setakat itu. Balik kepada cerita sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat. Umar tak suka tentera cross laut. Itu terlalu berisiko pada Umar. Uthman lain pula. Nanti kita akan cerita pasal Uthman. Tapi Umar, dia tak suka tentera cross laut. Sebab itu Al-Ala Al-Hadrami kena hukum dengan dia. Jadi kata Umar, cukuplah jaga wilayah Khurasan. Afghanistan dengan Turkmenistan sikit ni cukuplah. Jaga tu termasuk dengan Iran. Sampai di situ sahaja. Kemudian, Yazdajir, apabila dia sampai berjumpa dengan Raja Khaqan, minta tolong. Lalu mereka pun datang seberang laut untuk serang balas tentera Islam pada ketika itu. Sampai di
Balkh, tentera Islam diserang, patah balik tentera Islam sampai di Marwuzur diserang lagi dan tentera Islam berkumpul di Marwuz Syahwan. Betul ke? Marwuz Syahjan, tempat pertama yang mereka sampai dahulu. Ini pertempuran pertama antara umat Islam dengan bangsa Turki. Orang Islam tak mau lawan pun dengan Turki pada ketika ini, Turkmenistan apa semua ni. Tetapi kerana Yazdajir minta tolong dekat dia, pergi masuk ke negeri dia, dia bertanggungjawab untuk tolong Yazdajir dan dia pun hantar tentera untuk lawan dengan orang Islam. Dan Turki bergabung dengan Parsi menyerang orang Islam sehingga mereka terpaksa berpatah balik pergi ke tempat asal yang mereka sampai, Marwu Syahjan. Mereka tunggu di situ di bawah pimpinan Al-Ahnaf bin Qais. Apabila sampai di situ dan mereka pun bersiap sedia untuk lawan berdepan dengan tentera gabungan Turki dan juga Parsi, orang Turki dan Parsi kebiasaan mereka malam mereka hilang. Dia tak lawan. Orang Turki malam dia tak lawan, dia cuma lawan pada waktu siang sahaja. Dan salah satu lagi kebiasaan bangsa Turki, sebelum tentera dia datang beramai-ramai, dia akan meninggalkan bekas dahulu. Dia akan hantar tentera satu persatu, 3 orang jalan, lepas seorang, yang kedua, kemudian yang ketiga, dia pun pakai kalung dan juga pukul gendang. Jadi seorang-seorang kalau nak tunjuk dia power lah. Seorang akan pakai kalung dan pukul gendang, jalan dah jauh dah, seorang lagi kat belakang, pakai kalung, pukul gendang akan jalan. Lepas 3 orang pakai kalung, pukul gendang jalan, maka lepas tu baru datang segerombolan tentera. Mereka pun buat strategi yang sama. Apabila buat strategi itu, ketika waktu siang, waktu malam, tentera Islam Ahnaf bin Qais berjalan untuk nak cari khabar, nak tahu apa yang dibuat oleh orang Turki ni. Sampai waktu subuh, dia jumpa dengan kira gangster pertama Turki lah. Gangster pertama Turki, jalan seorang-seorang, pukul gendang, pakai kalung. Lalu Al-Ahnaf bin Qais bertembung dengan dia, lawan dengan dia dan berjaya untuk bunuh dia. Seorang pahlawan Turki. Al-Ahnaf bin Qais tinggalkan gendang, punya gendang aku tak mau, ambil kalung dia, dia pegang satu kalung. Lama lagi jalan-jalan yang sama. Orang yang kedua pun jalan di situ, sama juga Al-Ahnaf bin Qais, dia bunuh orang yang kedua ni dan dia ambil 2 kalung. Dia pegang 2 rantai dia pun ada kat tangan dia. Dan selepas itu datang yang ketiga, sama juga bertembung dengan Al-Ahnaf bin Qais, dia berjaya bunuh 3 orang dan dia pegang ketiga-tiga kalung, dia tunggu di situ tak bergerak. Dan kemudian dia pun balik untuk bersama dengan tentera Islam. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila pasukan ramai Turki dan juga Parsi datang, mereka melihat mayat ketiga-tiga panglima, bukan panglima lah, kira gangster mereka ni, tiga-tiga telah dibunuh dan ditinggalkan di tengah jalan. Kalung mereka hilang. Lalu Raja Turki mengambil keputusan yang peperangan ini perang yang tak bagus. Khaqan fikir kalau terus berperang mungkin mereka akan menghadapi kekalahan. Dia pun bagi tahu kepada Yazdajir, minta maaf, aku tak boleh tolong hang. Hang selesaikanlah sendiri hang punya urusan. Aku akan balik. Buat apa aku nak cari pasal terang berperang, aku balik. Dia balik. Jadi Yazdajir masuk ke wilayah Turki, nak minta tolong dengan Raja Turki, tak diberi bantuan. Raja Turki tak mau tolong dia. Dia pun menulis kepada Raja China. China dekatlah di situ. Dekat situ, Parsi menguasai kawasan Iraq dan Iran. Lepas Parsi, ada Khurasan, Afghanistan dan juga Turkmenistan. Kemudian, Raja Turki yang menguasai segala stan-stan tu. Tempat Sulaiman Akhlaqan tinggal harta ni semua ni. Stan-stan. Sebelah lagi tu, China. Sebelah dia, kerajaan China. Dia pun tulis kepada Raja China pula, minta tolong. Ibnu Kathir sebutkan perbincangan yang berlaku. Apabila dihantar utusan kepada Raja China, China ni cerdik sikit, tak bodoh macam Raja Parsi, hantar kepada Raja China minta tolong. China kerajaan yang kuat lah daripada zaman tu lagi. Kuat. Kalau dia lawan, kemungkinan besar dia boleh lawan. Tapi Raja dia cerdik. Apabila surat daripada Yazdajir, Raja yang dah hilang negara ni, tak ada dah negara dia, lari sembunyi dekat wilayah Turki, sampai surat dia, Raja China tanya kepada utusan, bagi tahu kepada aku sikap ataupun sifat-sifat orang yang kamu lawan ni. Siapa mereka? Maka orang tu pun cerita, mereka bermula kecil daripada Jaziratul Arab, kemudian dalam masa 20 tahun ni lah mereka berjaya untuk sampai ke semua tempat, keseluruhan Jaziratul Arab. Bumi Syam mereka kuasai, Iraq dan juga Iran mereka kuasai, Khurasan mereka sampai, kuasai semua.
Bagaimana, dia tanya detail. Kuda mereka bergerak, macam mana cara mereka berperang, macam mana disiplin perang mereka, bagaimana, macam-macam. Kemudian Raja Cina tulis surat, balas kepada Yazdajir, beritahu kepada dia, innahu lam yamna'ni an ab'ath ilaika bi syai'in awwaluhu bimuru wa akhiruhu bisin. Kata Raja Cina, dalam surat dia tulis, dia kata, tak adalah benda yang menghalang aku untuk hantar tentera yang hujungnya ada dekat China. Pangkalnya berada dekat Muru, tempat kamu tu. Aku boleh hantar tentera yang berbaris daripada China sampai ke tempat kamu. Aku boleh buat. Walakin haula alqaum alladhi wasafa li rasuluka sifatahum. Tetapi kaum yang sebagaimana disifatkan oleh utusan engkau wahai Yazdajir kepada aku ni, kaum ini kalaulah mereka nak mengubah bukit, mereka akan ubah bukit tu. Walau ji'tu linasrika azaluni wa ma damu ala ma wasafa li rasuluka. Kalau aku datang untuk tolong engkau wahai Yazdajir, mereka akan menjatuhkan aku selagi mana mereka berada di atas sifat yang diceritakan oleh utusanmu kepada aku ni. Selagi mana sikap mereka begitu, aku tolong hang dengan aku sekali nanti lingkup. Raja Cina kata kat dia, fasalimuhum wardi minhum bil musalamah. Raja Cina kata, aku bagi advice dekat hang, berdamailah dengan mereka, hentikanlah permusuhan dengan mereka. Kemudian itu yang berlaku dan akhirnya Raja Cina pun tak mau tolong dia. Yazdajir ni pun kekallah dia tinggal di wilayah Turki sehingga akhirnya dia akan dibunuh nanti di zaman Osman dan dia tak dapat apa-apa pertolongan. Tahun ke-22 Hijrah jatuh dan hilanglah kerajaan Parsi. Yazdajir sudah kehilangan kerajaannya sepenuhnya. Kemudian sampai berita tu kepada Umar, banyak yang Umar cerita. Ada masa lagi kan? Okay, sikit lagi. Dan peperangan lain saya nak sebut sikit. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 404, ini satu cerita yang masyhur. Bismillah. Ketika umat Islam meneruskan perjalanan mereka untuk menakluk Fasa dan Dar Abjadir. Abajird. Begitu kot sebutan dia. Dar Abajird dan juga Fasa. Tahun 23 Hijrah. Apabila tentera Islam sampai di sana, di bawah kepimpinan Sariyatu bin Zunaim. Mereka sampai ke Fasa untuk berperang dengan Parsi yang bergabung dengan tentera Kurdi. Di sini berlaku satu karamah. Apa karamah yang berlaku di sini? Tentera Islam dah sampai ke situ, tengah berperang. Dan ketika mereka dah sampai di tempat peperangan, Umar Al-Khattab pada malam tu bermimpi. Cerita ni masyhur, Ibn Kathir sebut. Ibn Kathir kata cerita dia sanad dia hasan. Umar bermimpi yang pada waktu siang, waktu tertentu. Dalam mimpi Umar tu spesifik. Umar ceritakan, dia tahu waktu bila, matahari arah mana. Okay, maksudnya dia tahulah time pukul berapa, mereka akan diserang hendak oleh musuh. Apabila mereka diserang hendak oleh musuh, mereka pergi berlindung di bukit. Di belakang mereka ada bukit, mereka berlindung di bukit itu, musuh tak boleh serang dari belakang. Dan mereka berjaya mengalahkan musuh dalam peperangan di Fasa ni. Kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bangun pada waktu siang. Umar bangun dekat dengan waktu yang digambarkan. Umar panggil para sahabat untuk datang ke masjid. Panggil mereka berkumpul di masjid beramai-ramai, datang ke sini. Umar pun cerita, aku pada waktu malam aku bermimpi, dalam mimpi aku tentera kita akan diserang hendak. Pada waktu beginilah lebih kurang mereka akan diserang hendak dan mereka mendapat perlindungan apabila mereka pergi ke bukit. Kemudian dengan tiba-tiba Umar kata, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, wahai tentera Sariyah Ibn Zunaim, al-Jabal wal-Jabal. Hendaklah kamu berlindung di bukit, berlindunglah kamu di bukit. Waktu yang betul-betul spesifik yang Umar lihat dalam mimpi dia, dia sebut di atas mimbar, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, pergilah ke bukit. Kemudian kata Umar, inna lillahi junudan la'alla ba'daha an yuballighahum. Inna lillahi junudan la'alla ba'daha an yuballighahum. Kata Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada tentera-tentera. Bukan kamu sahaja. Allah ada tentera-tentera lain.
maka boleh jadi sebahagian daripada tentera Allah ini menyampaikan khabar itu kepada mereka. Dan apa karamahnya? Karamahnya berlaku, mereka perang, mereka dah habis perang, mereka balik. Diceritakan salah seorang daripada tentera ni balik yang membawa bila mereka lawan di fasa, mereka dapat salah satu rampasan, dia dapat benjana ataupun bekas pinggan daripada mutiara yang cantik. Tentera pun bersepakat nak bawa balik bagi hadiah dekat Umar. Nak bagi hadiah kepada Umar. Orang ni pun datang. Ketika itu diriwayatkan Umar tengah berdiri bagi makan dekat orang ramai. Umar bagi makan, dia datang. Kemudian dia ikut Umar radhiyallahu anhu balik ke rumah. Masuk ke rumah, dalam sebahagian riwayat diceritakan, Umar tanya dia, apa nak? Dia kata dia datang daripada tentera yang berperang di Fasa, bagi dekat Umar bekas yang mahal daripada mutiara ni, bekas yang cantik. Umar kata, aku tak mau ni, ambil balik. Umar tak tanya pun apa yang jadi di sana. Macam mana kamu menang, Umar tak tanya dekat dia. Dia datang, Umar kata, bagilah di antara tentera, bahagikan di antara kamu. Apabila lelaki ni keluar daripada Umar Al-Khattab, orang pun bertanya kepada dia, apa yang berlaku di Fasa? Dia menceritakan kepada mereka, kami hampir-hampir ditewaskan oleh musuh. Kemudian kami mendengar suara Amirul Mukminin, suara seakan-akan suara Amirul Mukminin yang berkata kepada kami, Al-Jabal, Al-Jabal, berlindunglah kamu di bukit, berlindunglah kamu di bukit. Lalu kami berlindung di bukit dan juga kami berjaya dalam peperangan itu. Ini salah satu karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia di atas mimbar di Madinah berpesan kepada tentera yang berada di Fasa. Jauh tentera tu, Allah sampaikan suara Umar, mereka dengar suara Umar dan berlindung di bukit. Jadi itulah sedikit sebanyak ekspedisi perperangan di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa lagi kita nak cerita? Buku ni dah habis dah, zaman Umar. InsyaAllah, kelas yang akan datang kita boleh mula cerita tentang zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Cuma saya nak sentuh sikit. Mungkin dulu kita tak sentuh tentang pada tahun 23 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Asalnya, kalau kita boleh recall balik cerita Umar meninggal dunia, apabila Umar pergi haji, tahun 23 Hijrah, dia pergi haji. Dalam perjalanan pulang daripada haji, Umar tengok ramai orang. Ni salah satu yang diceritakan oleh Ibnu Kathir. Dia tengok ramai jemaah yang datang buat haji, ramai-ramai orang, banyak orang. Lalu Umar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kabirat sinni wa dha'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati. Ya Allah, sesungguhnya umur aku ini telah pun tua. Dan juga umur aku telah tua, kekuatan aku telah pun menghilang dan melemah, dan rakyat aku telah tersebar merata-rata. Faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufrid. Maka ambillah aku ya Allah, cabutlah nyawa aku dalam keadaan aku tidak merendahkan ataupun meninggalkan, mengabaikan agama, dan juga tidak melebih-lebih dalam agama. Ambillah nyawa aku. Kemudian Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, Umar doa sebelum balik haji, supaya engkau kurniakan kepada aku syahadah di jalanmu dan juga kematian di negeri nabimu, iaitu Madinatul Munawwarah. Umar balik daripada perjalanan haji. Apabila balik daripada perjalanan haji, Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia bermimpi. Dia mimpi, Umar mimpi yang ayam merah, patuk ayam merah datang gigit dia. Patuk dia 2-3 kali ayam merah datang. Apabila Umar bangun daripada tidur dia, Umar pergi jumpa dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais ni sahabat Nabi SAW. Tiga-tiga lelaki dia, tiga-tiga orang yang hebat dan tiga-tiga mati syahid. Satu, Ja'far, meninggal dunia. Yang kedua, syahid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tak syahid lah, meninggal tu biasa. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Talib. Jadi Asma, senior sahabat, menghabiskan hidup dengan orang-orang yang hebat. Berjumpa dengan Asma, Umar bertanya kepada dia, apa maksud mimpiku? Kata Asma, aku punya tafsiran mimpi engkau wahai Amirul Mukminin, engkau akan dibunuh oleh orang Ajam. Ayam merah itu aku tafsirkan bukan orang Arab, dia orang yang Ajam, bukan Arab, orang luar. Lalu balik daripada perjalanan haji, Umar pun dah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ya Allah, aku pun dah tak berapa kuat, umur pun dah lanjut, rakyat pun bertambah ramai, ambillah nyawa aku dengan cara yang baik, yang cara yang elok.
tidak merendahkan agama dan juga tidak menambah-nambah dalam agama. Apabila Umar sampai di Madinah, peristiwa kematian Umar ni berlaku pada hari Rabu, solat subuh, 4 hari tinggal sebelum habis Zulhijjah. Baru je balik daripada haji. Lagi 4 hari nak habis dah Zulhijjah. Ketika itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia keluar untuk solat subuh. Diriwayatkan kata Amr bin Maimun, Umar Al-Khattab, dia punya rutin solat subuh, dia akan datang dan Umar akan datang daripada belakang, cek setiap saf. Dan dia sampai di depan. Apabila dia sampai di saf depan, Umar akan tengok saf depan, siapa yang berdiri macam mana. Dia ada kayu ataupun lidi. Siapa yang depan sikit daripada barisan, ataupun belakang daripada barisan, Umar akan ketuk dia. Bagi betul-betul ikut line. Zaman Umar tak ada kapek macam kita. Kapek kita dah ada line cantik dah. Tapi Umar akan susun, saf jaga. Betul-betul ikut saf dalam solat. Kata Amr bin Maimun, aku tak berani nak duduk saf depan sebab takut tengok Umar. Umar ni dia punya serius, jaga saf tu betul-betul serius. Ikut line betul-betul. Jangan ke depan, jangan ke belakang. Aku takut kena pukul dengan Umar. Dia kata aku selalu duduk saf kedua. Selamat sikit. Tengok Umar pun takut. Jadi pada hari Rabu, lagi 4 hari sebelum nak habis Zulhijjah, Umar pada ketika itu pergi untuk menunaikan solat subuh. Dia pergi solat subuh. Dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa ketika dia nak mengangkat takbir, Allahu Akbar, dia angkat takbir, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, hamba Majusi yang menetap di Rom. Orang Majusi, tapi dia tinggal di Rom. Dia sampai ke Madinah, dia duduk menjadi hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia tikam Umar, diriwayatkan 6 kali. Sebahagian riwayat kata 3 kali. Salah satu tikaman dia kepada Umar, ketika Umar angkat takbir nak solat, kena di bawah pusat Umar. Dia pakai hanjar, pakai belati ke apa nama tu, pisau yang dua-dua belah arah boleh guna. Dia tikam Umar dan salah satu tikaman dia di bawah perut Umar dan dia koyak isi perut Umar. Sehingga keluar. Isi perut Umar keluar sebab badan dia, perut dia terkoyak. Kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah sehingga perut dia terkoyak. Dan apabila perut terkoyak, Umar sebut kepada para sahabat, ada kalb, ada anjing yang telah tikam aku, tangkap dia. Abu Lu'lu'ah ketika itu dia lari. Lepas dia dah tikam Umar dengan 3 kali ataupun 6 kali, dia lari. Dalam perjalanan dia lari itu, dia bunuh orang di kiri kanan dia, semua dia tikam. Dia tikam orang di kiri kanan dia semua. Dengan senjata yang dia ada tu, dia tikam semua orang dan sambil lari. Dan Umar pada ketika itu, orang angkat Umar, dalam keadaan isi perut dia ni terkeluar. Isi perut dia terkeluar. Dalam riwayat lain disebutkan, apabila Umar diangkat, dibawa balik ke rumah dia, mereka panggil doktor, tukang berubat pada ketika itu, datang untuk mengubati Umar. Tukang ubat tu datang, tanya Umar, apa yang nak minum? Umar kata, Nabi, anggur yang diperam, yang belum jadi arak, yang diperam. Umar minta Nabi. Dia bagi Umar minum. Apabila Umar minum, masuk sahaja minuman tu, isi perut Umar keluar daripada luka di bawah perut dia yang terkoyak. Kemudian, dia baring sekejap. Dia tak sedap, pingsan. Orang berkerumun. Satu kumpulan orang pergi tangkap Abu Lu'lu'ah. Dia cuba untuk lari. Akhirnya, setelah dia tikam 13 orang lagi, 6 orang daripada mereka mati, orang balingkan kain untuk tutup dia. Setelah dia rasa dia tak boleh lari ke mana-mana, dia bunuh diri dia. Abu Lu'lu'ah, dia ambil keputusan untuk dia bunuh diri dia dan dia mati. Kemudian Umar, balik kepada cerita Umar, Abu Lu'lu'ah dah settle dah, dia bunuh Umar, dia bunuh diri. Sampai kepada Umar, ketika itu dia tengah sakit ni, sehinggalah orang semua duk kumpul dekat Umar, tak tahu nak buat apa. Amirul Mukminin telah ditikam. Sehinggalah akhirnya satu orang kata, matahari hampir-hampir nak terbit dah. Kita belum solat subuh lagi. Lalu mereka pun pergi untuk solat subuh, diimamkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf cepat sebab semua orang sibuk urusan Amirul Mukminin yang kena tikam ni. Abdurrahman bin Auf baca rakaat pertama, inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua, wal 'asr innal insana lafi khusr. Selesai solat, balik semua orang beratur-ratur nak tengok Umar. Mereka panggil satu orang tukang berubat. Dia tanya kepada Umar, apa yang hang nak minum? Umar kata, Nabi. Umar minum, isi perut dia terkeluar. Dia kata, tak boleh. Apa lagi hang nak minum? Susu. Dia buat ubat pakai susu, bagi kepada Umar susu. Apabila Umar nak minum susu ni, perut dia masih lagi mengalirkan darah. Dia tak boleh makan. Makan je, perut dia dah terkoyak banyak ni, darah keluar daripada perut dia. Isi perut dia terkeluar. Kata tabib tu kepada Umar, aku rasa hang tak boleh tahan lama.
Buatlah apa yang hang nak buat, selesaikanlah urusan apa yang hang nak selesaikan. Ada dua anak Umar pada ketika tu. Abdullah bin Umar yang duduk di situlah, sekurang-kurangnya ada dua. Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar, dia mengamuk pada ketika itu. Setelah Umar Al-Khattab ditikam, dia mengamuk. Dia pergi ke tempat kejadian. Tengok Abu Lulu'ah telah bunuh diri. Tak keruan dia nak balas dendam macam mana, dia ni dah bunuh diri. Kemudian dengar pula cakap daripada anak Abu Bakar, kata, aku jumpa mereka 3 orang berbincang. Abu Lulu'ah, Jufainah dan juga Hurmuzan. Sebelum dia tikam Umar, mereka 3 orang berbincang. Maka Ubaidullah bin Umar, dia pun kerana marah, dia pergi jumpa Hurmuzan dan juga Jufainah, dia bunuh mereka berdua. Tak puas hati lagi, dia pergi bunuh anak kepada Abu Lulu'ah. Anak perempuan Abu Lulu'ah, dia bunuh 3 orang. Satu kes. Anak Umar, Ubaidullah bin Umar, yang pernah dihukum sebab minum arak dahulu. Abdullah bin Umar pula. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berada di rumah pada ketika itu. Umar kata kepada dia, kira banyak mana aku ada hutang. First sekali, Amirul Mukminin, sebelum meninggal dunia, kira wahai Abdullah bin Umar, berapa banyak hutang aku ada. Abdullah bin Umar pun kira ada 86 dinar ataupun 86 dirham. Bapak dia bagi tahu kat bapak dia 86 dirham hutang tak bayar lagi. Kata Umar Al-Khattab, kalau aku ditakdirkan mati, first sekali, tadi doktor tu kata Umar tak tahan lama dah. First sekali, kalau aku ditakdirkan mati, keluarga Umar Al-Khattab kumpulkan duit untuk bayar 86 dirham ni, bagi selesaikan hutang. Kalau kamu tak mampu mendapatkan duit daripada keluarga Umar Al-Khattab, jumpalah Bani Adi bin Ka'ab, jumpalah kabilah kita, tuntut mereka tolong supaya kita bayar hutang. Kalaulah Bani Adi bin Ka'ab tak dapat membantu kamu, tak cukup dapat 86 dirham ni, sepatutnya tak banyak mana pun, mintalah kepada Quraisy. Pergi kepada Quraisy, kita salah satu daripada orang Quraisy, minta Quraisy tolong bayar. Dan jangan minta kepada siapa pun selain daripada Quraisy untuk tanggung hutang aku. Umar beritahu gitulah. Hampa adik-beradik, kumpul duit, bayar balik aku punya hutang 86 dirham. Tak boleh minta kepada kerabat kita, Bani Adi bin Ka'ab. Tak boleh juga minta kepada Quraisy. Selesaikan hutang aku. Yang kedua, kata Umar Al-Khattab, wahai Abdullah, pergi jumpa Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, pergi jumpa kepada dia, kata ini adalah permintaan daripada Umar Al-Khattab. Bukan Amirul Mukminin, kerana hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Jumpa Aisyah radhiyallahu anha, minta izin kepada dia, kata aku minta izin, boleh tak aku ditanam di rumah Nabi SAW? Boleh tak aku ditanam di rumah Aisyah sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar pun pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, minta izin, wahai Ummul Mukminin, Umar sedang nazak. Umar ditikam dan kita nampak dia pun tak boleh tahan lama. Satu permintaan Umar supaya benarkan dia ditanam di sisi Nabi SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tempat ni aku reserve untuk aku. Aku nak supaya aku ditanam di sini di sebelah bapa dia iaitu Abu Bakar dan juga suami dia iaitu Nabi SAW. Rumah Aisyah besar tu sahaja. Tanam 3 orang cukup dah. Tapi Aisyah kata pada hari ini aku akan meletakkan kepentingan Umar lebih daripada kehendak aku. Boleh? Kalau Umar meninggal dunia, di sinilah tempat tanam dia. Di sebelah Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar balik, bagi tahu kepada bapa dia, Aisyah bersetuju untuk Umar kalau dia mati, dia ditanam di sebelah Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar, "Ma kana syai'un ahammu ilayya min dhalikal madja'." Dalam dunia ni, tak ada benda yang lebih aku sukai daripada tempat tidur itu di sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Umar pesan lagi kepada Abdullah bin Umar, kalau betul aku meninggal dunia, bawa jenazah aku dengan katil aku, berdiri di hadapan rumah Aisyah, tanya dia sekali lagi, boleh tak nak tanam aku sebelah Nabi dan Abu Bakar? Kalau dia benarkan, tanam aku di situ. Kalau dia tak benarkan, bawa aku pergi ke perkuburan muslimin di Baqi', sebelah tu kan. Jadi, itu pesanan yang kedua. Yang ketiga, Umar panggil 6 orang sahabat. Umar panggil Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. 6 orang. Umar panggil mereka.
Umar kata, kunci mereka 6 orang, letak mereka 6 orang dalam bilik. Keluarkan dengan satu keputusan. Letak mereka 6 orang, bincang, keluar dengan satu keputusan. Siapa yang akan menjadi pemimpin di antara kamu? Dalam sebahagian riwayat lain disebutkan, Umar sebut bagi tahu kepada para sahabat, bagi tahu kepada mereka, aku tinggalkan urusan ini kepada 6 orang ahli syura yang Nabi SAW redha kepada mereka ketika Nabi SAW wafat. Ali, Uthman, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdul Rahman bin Auf. Umar kata lagi, sebab sebelum tu Umar baru dipecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kata, kalaulah mereka bersetuju untuk melantik Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dialah orang yang sepatutnya menjadi khalifah. Aku pecat dia bukan kerana dia telah melalaikan tanggungjawab dia. Bukan sebab itu aku pecat dia. Kalau dia dilantik, kamu terima dia. Jadi 6 orang ahli syura ni pun berbincang di antara mereka. Tengok, Umar selesaikan 3 urusan. 1, hutang. Ambil balik bayar hutang aku. Yang kedua, tempat tidur aku letak di sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Yang ketiga, 6 orang ni buat keputusan untuk menjadi khalifah. Siapa yang nak menjadi Amirul Mukminin. Dan mereka pun bincang 6 orang. Dan antara yang diriwayatkan perbincangan mereka, Abdul Rahman bin Auf kata, ramai sangat 6 orang, kita ada 6. Letak di sini 3 orang, yang mana antara 3 itulah kita pilih siapa yang nak menjadi Amirul Mukminin. Kata Talhah, aku nakkan Uthman. Hak aku bagi kepada Uthman. Talhah kata, untuk aku tak payah letak kepada Uthman. Zubair pula kata, aku bagi kepada Ali. Untuk aku, bagi kepada Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas pula kata, untuk aku serahkan kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi antara 3 orang ni. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Abdul Rahman bin Auf yang pengerusi majlis pada ketika itu radhiyallahu anhu. Antara mereka bertiga. Seorang lagi masih hidup yang Nabi redha, Sa'id bin Zaid. Kan, antara 10 orang yang dijamin syurga ni, Sa'id bin Zaid masih hidup pada ketika itu. Tetapi Umar tak sebut nama dia sebab dia kabilah Umar. Kabilah aku letak tepi. 6 orang ni buat keputusan dan akhirnya dengan perbincangan mereka pun bersetuju. Abdul Rahman bin Auf bersetuju dan sahabat-sahabat lain juga bersetuju untuk bai'ah Uthman bin Affan sebagai Amirul Mukminin. Ali juga bai'ah Uthman bin Affan dan selepas itu beramai-ramai orang bai'ah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi itu sedikit sebanyak peristiwa yang berlaku di hujung hayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mana Allah Subhanahu wa taala makbulkan doanya. Apa doanya? 2 doa yang dia minta. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilika. Ya Allah, aku minta kepada engkau mati syahid di jalanmu. Dan yang kedua, Umar minta wa mautan fi baladi nabiyyika, dan juga kematian di negeri nabimu. Allah kurniakan kepada Umar kedua-duanya. Umar tanya masa dia sakit tu, dia sedang, dia tanya Ibnu Abbas dalam riwayat. Ibnu Abbas masuk jumpa dia, Umar tanya kepada Ibnu Abbas, siapa yang bunuh aku? Kata Ibnu Abbas, wahai Umar, yang bunuh engkau adalah Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Umar kata, Abu Lu'lu'ah, aku buat baik kepada dia. Umar ditikam hari Rabu. Hari Selasa, Umar kata, aku jumpa dia hari Selasa. Dia ni pakar buat pengisar. Pengisar batu yang orang duk kisar tepung tu, dia pakar buat pengisar. Umar jumpa dia, Umar sembang dengan dia. Umar kata, boleh tak hang buat kat aku satu pengisar yang gerak sendiri pakai hidrolik, pakai angin. Tak payah buat kerja susah. Abu Lu'lu'ah jawab kepada Umar, aku akan buat kat hang satu pengisar yang mana manusia daripada timur dan barat akan sebut tentang pengisar tu. Aku akan buat kat hang. Umar beritahu kepada Ibnu Abbas, aku baru jumpa dia semalam, sembang dengan dia. Kita buat baik kepada dia, tapi dia bunuh aku. Kata Umar Al-Khattab, Alhamdulillah. Alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'i al-iman wa lam yasjud lillahi sajadah. Umar kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku beriman kepada Allah, dan orang ni dia tak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Tak apalah dia yang bunuh aku. Allah kurniakan syahadah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya nak sebut juga tuan-tuan sedikit selingan sebelum kita berhenti majlis ni. Kita boleh bayangkan kan, jenazah
Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia ditikam, dalam riwayat disebutkan dinding perut dia terkoyak sehingga isi perut dia terkeluar. Maksudnya jenazah Umar pada ketika itu bukan dalam keadaan yang cantik, kemas biasa, tak. Dia mati syahid, dia ditikam sehingga sakit dia dan rosak badan dia. Tapi kedudukan Umar radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Ni cuma nak cerita bahawa kita kadang-kadang terlalu obses dengan nampak, oh mayat ni cantik ya. Maksudnya mungkin kematian dia bagus. Kita kata kematian dia bagus kot. Kita nampak kadang-kadang mayat yang mengerikan bila kita tengok. Mengerikan. Tak kisahlah orang meninggal dalam keadaan aksiden ke, dalam keadaan tenggelam ke, dalam keadaan apa. Mengerikan. Kita takut tengok. Itu bukan tanda orang tu jahat tau. Bukan tanda orang tu kurang. Bukan tanda orang tu tak bagus. Sedangkan ramai para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka meninggal dunia kerana bekas tikaman, kerana bekas badan mereka dirosakkan, kerana bekas-bekas ini, sehingga Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sama juga. Ni kita kena apa betul sikit lah, kepercayaan. Kadang-kadang kepercayaan. Tengok orang teruk sikit mati, dia ni apalah dosa dia buat masa hidup, berkena macam ni punya teruk. Jangan begitu. Itu bukan tanda dia teruk. Sebab tu dulu kalau tuan-tuan ingat, kita baca juga kata-kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya ingat saya, bila kita baca dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dia sebutkan bahawa antara nikmat Allah bagi ni, kesakitan sebelum orang tu mati. Kerana kesakitan sebelum kematian ni adalah ruang-ruang terakhir yang ada pada seseorang untuk Allah angkat dan hapuskan dosa dia. Baik, itulah yang berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sakit dia. Tapi sakit dia 3 hari itulah, diriwayatkan Rabu, Khamis, Jumaat. Dia meninggal dunia pada hari Jumaat. Kesan daripada tikaman dan luka dia tu. Dan asalnya dia sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia syahid. Syahidlah dia di negeri Nabi SAW. Setelah hijrah, setelah Madinah ni Madinah menjadi negara Islam, tak ramai orang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala syahid di Madinah. Maksudnya syahid perang di Madinah. Umar mendapat nikmat itu. Uthman juga mendapat nikmat tu. Umar dapat nikmat tu, Uthman juga mendapat nikmat yang sama apabila dia juga dibunuh. Dalam riwayat disebutkan satu ketika Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, 4 orang pergi ke Bukit Uhud. Kalau tak silap saya, Bukit Uhud. Bergegar bukit tu, bergerak. Nabi SAW kata, berhenti, jangan bergerak. Wa ma 'alaika illa an-nabi was-siddiq wasyahidan. Kerana yang datang ni, yang naik bukit ni tidak lain, hanyalah seorang nabi, seorang as-siddiq dan juga 2 orang yang akan mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kedua-dua mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan nanti kita akan cerita juga tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bezanya nanti kita ceritalah bila sampai waktu Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Umar ni dibunuh oleh Majusi. Umar kata, alhamdulillah yang bunuh aku ni bukan orang yang kata dia beriman, bukan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bunuh Ali dan juga Uthman bin Affan orang yang mengaku Islam, beramal dengan amalan Islam, beribadat macam orang Islam beribadat. Nanti bila sampai part tu kita akan cerita dengan lebih lanjut. Saya berhenti setakat ni dululah untuk hari ini, insya-Allah. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum kita tangguhkan majlis pada hari ini. Kalau tak, kita boleh berhenti. Tak ada kot nak Haji Kai? Tak ada. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Terima kasih tuan-tuan yang duduk dalam Zoom dan juga yang mengikuti kuliah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kebaikan, tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kalau ada terkasak bahasa ke apa-apa yang terasa, saya minta maaf lah.
kalau ada perkataan yang tak sesuai dan sebagainya. Tapi part pertama yang tadi saya sebut zikir tu, tuan-tuan kena sematkan dalam jiwa dan sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.